Azri, Raheem Sterling dan Chelsea this season, how to describe this player compared to last season? Yeah, at least ada clear direction lah bawah Pochettino. Dia ada clear sense of purpose, ada sense of attacking adventure. Yes. Dia lebih berani. I'm Sterling, kalau saya observe, dia lebih dribbling compare ke semasa dekat City. Dan tapi saya rasa Pochettino dia galakkan Sterling untuk tambah dribbling dengan poaching punya skills. Dia okey, sekejap sebab kau dah sebut pasal Pochettino, maksudnya clear direction. Kalau kau tengok dekat statistik yang kita tengah jengah sekarang ni, last season selepas 38 games, dia hanya skor 9 gol dan 4 assist. Tapi so far sekarang dah 5 gol daripada 14 game, and even assist pun dah ada. Takes on dia mungkin yang dia punya complete mungkin tak setinggi, tapi itu kena ingat juga apa pun itu adalah selepas 38 perlawanan. Progressive carries ni aku rasa paling impressive. Itulah This season Betul. nampak lagi dia nak berani nak drive ke depan. Aku rasa dia dah gain confident dia balik. But again, untuk kau Burhan, bila since Azri dah cakap pasal clear direction under Pochettino, Sterling, kau setuju dengan statement better player than last season? Better player than last season, Sterling. Dia simple. Bila kalau aku as a manager, sebagai satu manager yang baru masuk dalam kelab, aku akan look forward terus kepada seorang experienced player. Okay. Seorang yang kalau aku sendiri, aku ada satu soft side untuk Sterling. Tak kisah dia main Liverpool ke Man City ke, aku memang minat dia daripada dulu lagi. So bila tengok pada Sterling dan Pochettino punya style untuk this season dengan result yang walaupun untuk umbang-ambing, tapi bagi aku satu kemajuan yang bagi aku sendiri memang aku expect benda ni akan terjadi. Tapi masih lagi perlu penambahbaikan, improvement sana sini. Tapi overall aku cakap bila tengok pada style Sterling digunakan, cara dia di-approach, cara dia digunakan dalam game, bagi aku so far aku sangat-sangat berpuas hati. Malangnya apa yang korang cakap ni, korang bukan Gareth Southgate. Itu malangnya. Sebab sebab dekat X aku ada letak salah satu ucapan cakap soal kehadiran nama-nama besar, tapi aku lebih menyebut pada pemilihan Gareth Southgate untuk tidak memanggil Raheem Sterling, dan mungkin kita boleh check beberapa reply dekat X yang mungkin kita boleh ulas juga. Sebenarnya dekat belakang ni datang daripada Amin Faiz. Dia cakap maybe sebab Sterling tak konsisten dan tambah pula dengan option player yang bagus di posisi sayap. Dan aku juga bercakap tentang Ward-Prowse juga tak dipanggil, James Ward-Prowse, West Ham. Henderson over James Ward-Prowse tak mengejutkan, juga menangkan advantage James Ward-Prowse purely pada set piece sahaja. Perlu diakui juga Ward-Prowse kurang dalam penguasaan bola banding Hendo. Tu yang first. The second one, Southgate mungkin menjadi biru pada tim dan menolak current form. Ward-Prowse perlu dipanggil kau gila ke apa Sepanggar Selatan. Aku tak boleh belah lah Sepanggar Selatan ni. Mamat ni selain pakai fikir, dia boleh bagi something. EPL 11 game 2 gol 5 assist, Europa ada 4 game 4 assist. Betul ke apa? Okey. Betul. Secara yang kita nampak, dua tweet ni sebenarnya dia berbeza direction. Seorang kata dia setuju dengan Sterling, tapi dia tak setuju melibatkan Ward-Prowse. Okey, dia kata Ward-Prowse lebih pada set piece. Is it korang fikir macam tu? Kalau nak compare Hendo dengan Ward-Prowse, simple lah. Hendo ni influence di dalam team. Kita dah ada Harry Kane dan dah ada Maguire lah contoh. Influence dia saja yang membuatkan dia memang deserve untuk dipanggil, dan kalau boleh tak ada question lah. Tapi kalau borak pasal Sterling dan sebagainya dekat bahagian left wing, kita tengok dengan Rashford, yang kalau aku tengok Rashford, aku takkan confident yang dia boleh bermain bagus. Tak kisahlah United ataupun ni, kita borak pasal form lah senang cerita. Tapi bila tengok pada Sterling, aku pelik juga sebenarnya dengan Southgate ni sebenarnya, sebab daripada dulu perasan tak yang Sterling ni sebenarnya anak emas Southgate. Itu aku pelik lepas World Cup itu. Tapi lepas World Cup dia jadi cerita lain. Dan tapi dalam waktu yang sama, aku ada satu soft side yang aku cakap pada Southgate ni bagus juga. Sebab apa? Dia call up Palmer. Itu satu benda yang sangat-sangat bagus. Dan walaupun nama-nama lain tak payah borak lah, macam Sancho dan sebagainya kan, yang dah tak ada. Itu memang tak ada soft spot pun dalam hidup dia. Betul, soft spot ke apa ke semua dah tak ada. Tapi again, aku faham cara dia nak tentukan player yang sepatutnya. Tapi kalau aku, Southgate, walaupun sekarang ni England dah selesa dan dah confirm ke Euro dan sebagainya, aku akan still panggil Sterling.
untuk join the club. Lagipun boleh call up new players untuk test kalau mereka mampu main untuk England. Betul. Dan at that far. Betul. Dan kita kena tengok balik Southgate punya press conference yang dia bagi tahu dia tak nak sentuh pun benda yang dah cantik, yang tengah cantik. Tapi kau akan jumpa Malta dan juga North Macedonia. Dan kau dah pun pergi Euro. So bagi aku, aku mungkin kalau nak cerita pasal pressing punya style, maybe Henderson. Tapi maybe Henderson punya usia dah bukan macam 3-4 tahun lepas. Tapi influence kau mention, it makes sense. But in terms of nak pakai, nak cakap pasal Henderson 4 tahun lepas, check balik. Ini personal punya point of view. Check balik Ward-Prowse punya hard work dekat West Ham. Kerja dia gila juga tau dekat West Ham sebenarnya. Banyak gol dia sudah assist. Yes, and even kalau bukan based on goal dan assist je, kena check juga dia punya dirty work dia dekat West Ham macam mana. Every game mendapat yellow. Tapi itu cerita benda lain. Maksud aku dia punya kerja keras kat atas padang, dia punya pergi pressing, dia punya tak ada jantung main kat atas padang, kejap tu kejap dia box to box kadang-kadang. So banyak role juga dia boleh pakai. Maybe boleh try lawan Malta bila kan. Takkan kau nak try lawan France ataupun lawan Brazil ke apa bila pergi mana-mana tournament besar. But again, that's the first two tweets. Tapi kita nak tengok juga yang mungkin ada 4 aku rasa untuk yang kedua. Kita terus boleh pergi. Yes. Daripada hamba Tuhan nama dia. Pendapat aku sebaiknya Sterling dapat call up. Kali ini berdasarkan prestasi di atas padang lebih menonjol berbanding Rashford yang sepatutnya menggantikan. Macam tadi kau cakap Rohan. Hendo pula tiada masalah dengan call up kali ini sebabnya dapat offer pengalaman. Macam juga yang kau cakap. Dan berbeza juga Akmal Zurusdi, dia kata memang banyak pilihan yang terang-terang favoritism. Dia cakap pasal Southgate. Faham je Southgate ada sistem yang perlukan player tertentu, tapi Kevin Phillips yang tak pernah main pun dapat call up, memang favoritism lah. Azri, Kevin Phillips untuk England. Kevin Phillips tu pun saya tak faham kenapa dia selalu masuk. Mungkin dia pakai kat situ sebagai depth cover, sebagai defensive midfield, kerana kena ingat sebelum dia join City dia memang highly rated, hot form dia dekat Leeds. Okay. Dia ada grit, dia sebagai destroyer lah kalau saya tak silap. Tapi sejak join City saya tak ingat satu game dia memberi impact. Saya kena jujur, saya tak ingat. Jadi kalau Henderson, okey, saya boleh faham pengalaman. Tapi Kevin Phillips tu, saya pun keliru. Masuk. Perasan tak, masa awal season ni, ada satu interview dekat tepi padang yang menanyakan siapakah player terbaik Premier League season ni. Dia cakap Calvin Phillips. Siapakah top goal scorer untuk season ni? Dia cakap Calvin Phillips. Aku rasa Southgate tengok video tu. Serius. Siapa cakap Calvin Phillips tu top scorer? Aku lupa nama dia, tapi dia ni among of the comedian yang minat bola gila lah. Aku rasa aku pernah perasan dia video. Betul tak? Aku pernah perasan. Dia memang gila ke Calvin Phillips. Tengok video tu. So aku tengok video tu. Tak, sebab favoritism ni boleh nampak lah sebenarnya. But again, itu untuk cerita England. Saya boleh faham Southgate. Dia it's not broken to fix it lah. Tapi at the same time, apa message dia hantar kepada pemain yang ingin nak main England, the best they tried, tapi masih tak boleh dipanggil. Dan sedang on form. Beringat saja walk pasal Sterling, Anthony Gordon, Sean Longstaff. The best thing pasal Sterling, on form satu. Umur dia baru 28, in prime. So kenapa kau nak kena abaikan dia di momen-momen yang macam ni? And some more is good for preparation untuk Euro nanti. Dia boleh dribble, dia boleh score, dia boleh assist. Dia boleh tambah more fluidity, more depth, macam mana approach kepada attack. Dan kita jangan lupa Raheem Sterling semenjak daripada Southgate dilantik as a manager, dia adalah second highest caps belakang Harry Kane. Dan kita kena ingat dekat England ada orang dan ramai yang cakap walaupun dulu kita ada Michael Carrick, Paul Scholes, Lampard dan sebagainya, tahu tak yang Raheem Sterling sebenarnya dah bagi banyak gila melebihi legend-legend yang ada. Aku rasa dia personal ni. Ni mesti personal ni. Ada Sterling pernah maki tapi dia. To be fair, masa sejak World Cup 2022 itu Chelsea memang not in a good place lah. Tapi sekarang ni Sterling on hot form, kenapa tak panggil dia? Even okay, untuk aku tutup cerita ni sebelum tu aku nak cakap. Even awal season pun Chelsea not that good macam sekarang macam dah start jumpa touch ke apa. Tapi contohlah game satu game lawan West Ham United, diorang kalah 3-1 game. Tapi Chelsea kalah, tapi Sterling main sangat bagus. Perform gila. So that's why aku cakap pasal this season memang obviously satu benda yang lain lah compare dengan last season.